Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Boleh dengar suara? Testing 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sidang penonton yang bersama dengan kita, Ustaz Ismail dan Ustaz Ibrahim. Okay, kalau tak clear ataupun tidak berapa dengar suara, boleh sebutlah, insyaAllah. Baik, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran. Qala Allah taala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Itulah kitab, itulah wahyu Al-Quran, kalam Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala apabila memulakan di dalam surah Al-Baqarah, dia memulakan dengan ayat ini, memperkenalkan kepada umat manusia tentang Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Dan diletakkan kepada kitab itu satu sifat, iaitu la raiba fihi. Tidak ada sebarang keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Allah SWT apabila memperkenalkan kepada manusia tentang Alkitab yang mana dengan disifatkan tidak ada keraguan, la raiba fi, Allah tidak menyebut dengan la syakkun fihi, dan tidak ada syak. Syak ini juga membawa maksud kepada keraguan, dan Allah sebut la raiba fihi. Ar-raibu, iaitu dimasukkan keraguan ini, sebenarnya dia membawa satu maksud yang lebih halus, yang lebih sesuai dan lebih kena dengan di dalam memperkenalkan kepada kita tentang Alkitab ini, iaitu ar-raib ini adalah satu permulaan kepada berlaku mana-mana keraguan dan kekeliruan di dalam sesuatu perkara. Ia lebih rendah daripada asyakkun. Asyakkun ini adalah satu bentuk keraguan yang berlaku di dalamnya antara dua perkara yang bercanggah, dan dia lebih besarlah daripada ar-raib. Tapi ar-raib ini maknanya sekecil-kecil keraguan pun ataupun permulaan kepada mana-mana keraguan itu tidak ada wujud di dalam kandungan-kandungan yang ada dalam Quran. Jadi ini menunjukkan kepada satu kesempurnaan terhadap kandungan yang dibawa oleh Al-Quran, iaitu kebenaran yang benar-benar sempurna dan tidak ada cacat celah, tidak ada sebarang peccanggahan, tidak ada sebarang perubahan. Keseluruhan daripada maksud-maksud dan mesej-mesej yang disampaikan di dalam wahyu Quran ini adalah segalanya perkara yang benar-benar putus, qat'i, dan benar-benar tidak ada sebarang penyelewengan dan sebarang keraguan padanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita, memulakan ayat Al-Baqarah ini dengan memperkenalkan Alkitab? Sebab kalau kita lihat surah sebelumnya, iaitu surah Al-Fatihah, apabila pengakhiran kepada surah tersebut, Allah akhiri dengan penyataan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan maksudnya adalah bukan di kalangan mereka yang dimurkai dan juga bukan di kalangan mereka yang telah sesat. Jadi di sini sebenarnya Allah menceritakan kepada kita doa bagi seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan maknanya golongan kemurkaan, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga golongan yang telah sesat itu, ulama tafsir membicarakan bahawa ini adalah menunjuk kepada golongan Nasara wal Yahudi, dan golongan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kedua golongan ini, kelompok ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang ahlul kitab, dan kepada mereka diturunkan juga wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab Injil dan Taurat. Tetapi apabila mereka meragui kitab yang telah diturunkan kepada mereka, mereka telah mempertikaikan kandungan-kandungan wahyu yang telah diturunkan kepada mereka kerana bertentangan dengan kehendak-kehendak nafsu. Akhirnya mereka telah menyelewengkan
wahyu yang telah diturunkan itu dan mengubah suai mengikut kehendak yang mereka mahu. Jadi ini menyebabkan akhirnya kitab Taurat dan Injil yang dipegang oleh mereka pada hari ini bukan lagi kitab yang benar-benar asal daripada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala, tetapi ia adalah kitab yang telah terseleweng dan tidak ada kebenaran di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi sebab itu apabila diakhiri surah Al-Fatihah itu dengan kemurkaan dan juga kesesatan, Allah SWT membuka surah Al-Fatihah dengan perkataan Al-Kitab, iaitu kitab yang terakhir oleh Allah SWT, wahyu yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia setelah diselewengkan segala wahyu-wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah SWT ke atas mereka, ke atas manusia-manusia sebelum ini. Dan sebab itu disebut la raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran sebenarnya yang kita miliki adalah satu the final philosophy ataupun the final truth yang dimiliki oleh umat Islam, satu kecerdikan yang tertinggi yang diperlukan oleh umat manusia pada hari ini untuk hidup di akhir zaman, ketika mana tidak ada lagi wahyu diturunkan kepada manusia, tidak ada lagi pengutusan yang diutuskan kepada mana-mana manusia sebagai rasul, maka Al-Quran itulah satu-satunya the final truth yang dimiliki oleh umat manusia dan ianya adalah milik umat Islam. Ini umat Islam memiliki satu formula yang mana kita mempunyai satu jalan ataupun satu formula untuk membawa manusia ini ke arah satu ketamadunan yang tinggi yang boleh dicapai dalam sejarah manusia. Dan apabila kita melihat keadaan dunia hari ini, sebenarnya umat Islam memiliki satu jalan untuk membawa manusia keseluruhan ke arah satu kemajuan yang lebih besar yang sepatutnya dipegang oleh umat Islam pada hari ini. Jadi ini menunjukkan kepada bagaimana umat Islam sebenarnya mempunyai satu kemampuan untuk mentadbir dunia dengan Al-Quran. Tetapi persoalannya, kenapa kita tidak mampu untuk menjadi taraf dan level seperti mana yang ada ataupun yang dimiliki oleh Al-Quran tersebut. Dan ini sebenarnya isu kalau kita lihat pergi kepada bagaimana kekurangan itu adalah bukan pada Al-Quran, tetapi kekurangan itu adalah pada umat Islam yang tidak mampu untuk mencedok dan mengambil kefahaman dan manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi menjadi satu bukan sekadar lagi kepentingan, tetapi menjadi satu kewajipan kepada umat Islam untuk mempunyai satu kemampuan di dalam mencari maksud-maksud dan mengambil segala manfaat-manfaat yang terkandung dalam Al-Quran itu. Kerana sekiranya kita mampu untuk memahami maksud-maksud dan mampu untuk mengambil manfaat daripada Al-Quran, akhirnya kita mampu untuk menjadi satu kelompok manusia yang benar-benar boleh mentadbir dunia seperti mana yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi walaupun Al-Quran diturunkan kepada kita, kepada umat Islam, terutamanya kita inilah umat Islam di tanah air, di mana kita ni berbangsa Melayu dan berbahasa Melayu, walaupun Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi ianya tidaklah menjadi satu halangan sebenarnya untuk kita mampu mengambil rahsia-rahsia ataupun maksud-maksud dan mesej-mesej yang terkandung dalam Al-Quran itu. Kerana Al-Quran ianya diturunkan kepada semua manusia, berbilang bangsa dan berbilang bahasa, tetapi Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab kerana dengan hikmah dan rahsianya tersendiri. Banyak Allah menurunkan kepada kita Al-Quran di dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa lain, kerana ia adalah satu bahasa yang menjadikan sesebuah kelompok itu pada taraf yang tertinggi. Kerana bahasa Arab itu mempunyai satu kemampuan untuk menjadikan sekelompok manusia ini ke arah satu tahap kejayaan dan kemajuan dan ketamadunan yang sangat tinggi. Jadi seolah-olah apabila kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari bagaimana untuk membina sebuah tamadun, dengan syarat kita benar-benar memahaminya dengan bahasanya sendiri. Jadi pada siri kali ini, iaitu kita akan melihat asas-asas tadabbur dalam Al-Quran. Ini adalah satu langkah dan usaha kita untuk memperbaiki cara kita mengambil manfaat daripada Al-Quran pada satu kadar yang lebih baik daripada sebelum ini. Mungkin
tadabbur Al-Quran yang biasa kita lakukan dengan terjemahan. Kita mungkin mengambil masa-masa kita duduk dalam selang-selang waktu yang kosong ataupun dalam waktu Ramadan, kita mengambil dengan cara yang mungkin agak santai dan lebih mudah. Mungkin dengan kekangan kita tidak mampu untuk berbahasa Arab, tidak mampu memahami secara langsung daripada perkataan-perkataan Arab dalam Al-Quran itu, jadi mungkin kita agak mengambil mudah di dalam tadabbur Al-Quran. Tetapi sebenarnya apabila kita benar-benar memahami cara, mengetahui kaedah-kaedah yang tertentu dalam memahami dan membuka ufuk-ufuk rahsia Al-Quran, sebenarnya ia memberi maksud sebenar dan membuka kepada kita rahsia-rahsia yang tidak pernah kita nampak selama ini. Namun siri ini bukanlah satu bentuk pengajian subjek ulum Al-Quran atau tafsir, tapi ia sekadar satu sudut pandang yang membantu untuk kita meningkatkan satu tahapan dalam tadabbur Al-Quran. Mungkin selama ini kita sekadar membaca terjemahan Al-Quran, tapi kita cuba untuk mengambil beberapa asas-asas ataupun kaedah-kaedah di dalam melihat dan memahami Al-Quran ini dengan cara yang lebih baik daripada sebelum ini. Jika kita lihat, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tadabbur ini, ada dua perkara yang penting untuk kita memahami berkenaan tentang Al-Quran itu sendiri. Kerana jika kita tidak memahami tentang Al-Quran dan kita tidak memahami bagaimana kita dengan Al-Quran, sebenarnya dia tidak akan membawa kepada apa-apa maksud. Dia tidak akan membawa kepada apa-apa penemuan, walaupun kita mengetahui cara-cara tertentu ataupun kita tahu kaedah-kaedah tertentu dalam mempelajari Al-Quran. Walaupun mungkin setengah orang dari kalangan asatizah yang mungkin belajar di Al-Azhar ataupun di kuliah-kuliah agama dan sebagainya, tahu cara-cara untuk membaca tafsir Al-Quran dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita tidak mempunyai satu kepribadian yang secukupnya untuk membuka ufuk-ufuk dan rahsia Al-Quran, sebenarnya kita tidak akan mendapat apa-apa maksud sebenar ataupun mesej yang diingini oleh Al-Quran kepada kita. Jadi sebab tu bila kita lihat ayat yang telah saya mulakan tadi daripada awal, Allah SWT apabila menyebut tentang Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fi, Allah menyebut tentang satu fungsi kepada Al-Quran, iaitu hudan, iaitu al-hidayah. Dan kenyataan itu sendiri memberi kepada kita gambaran bagaimana cara untuk kita mengambil Al-Quran ini. Sebab Allah SWT menceritakan tentang zalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudan. Allah menafikan dahulu tentang keraguan. Sebarang keraguan terhadap Al-Quran, barulah ia mampu menjadi hidayah kepada kita. Jadi setengah orang mungkin akan melihat Al-Quran ataupun mengambil Al-Quran ini sebagai satu bahan ilmiah, satu bahan akademik yang dia akan dilihat dari sudut skeptismnya. Mungkin dia akan meragui adakah ini sebenar-benar Al-Quran yang disampaikan daripada Muhammad SAW, diturunkan zaman ke zaman ataupun generasi ke generasi sampailah kepada kita. Adakah ini Quran yang sama? Dan dia meragui kebenaran Quran yang sampai kepada kita. Mungkin ada juga yang meragui adakah ini benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan kepada Nabi dan sampai kepada kita. Jadi mungkin disebut itu adalah mungkin sekadar kata-kata Muhammad, dia bukanlah seorang utusan yang adanya malaikat turun kepadanya. Jadi keraguan-keraguan ini yang menjadikan akhirnya Al-Quran itu tidak mampu berfungsi sebagai hidayah kepada manusia. Sebab itu apabila kita memahami bahawa Al-Quran ini adalah sebenar-benar wahyu daripada Allah SWT dan kita menganggap ianya adalah hidayah, maka dia akan memberi kepada kita jalan dan memberi kepada kita cahaya. Sebab itu apabila disebut sebagai al-hidayah, Al-Quran sebagai hidayah, hudan, hidayah ni maksud dia adalah menunjukkan jalan, menunjukkan kepada kita satu penyelesaian ataupun jalanlah al-hadi, menunjukkan jalan. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai penunjuk jalan. Tetapi ia tidak boleh menunjukkan jalan kepada kita ataupun tidak boleh memberi satu penyelesaian kepada manusia sekiranya manusia itu tidak mempunyai satu destinasi dalam perjalanan dia. Dia tidak tahu nak ke mana. Dia tidak ada satu kehendak dan tidak ada kemahuan untuk mencari destinasi tertentu dalam hidup dia. Akhirnya apabila dia membaca Al-Quran ataupun dia membuka, bahkan mungkin dia membaca terjemahan dan sebagainya, Al-Quran itu mungkin tidak mampu memberi kepadanya satu hidayah kerana dia tidak mempunyai satu kemahuan
kemahuan daripada Al-Quran untuk memberikan kepada hidayah. Jadi dalam hubungan kita dengan Al-Quran, untuk kita mentadabbur Al-Quran, salah satu aspek yang cukup besar adalah kita mempunyai satu kemahuan dalam diri kita untuk mencari sesuatu dalam Al-Quran. Kerana baru itu, barulah ia berfungsi, Al-Quran itu berfungsi sebagai penunjuk jalan, menunjukkan jalan kepada destinasi yang kita mahukan dalam kehidupan. Dan Al-Quran, apabila kita berhubung dengan Al-Quran, Al-Quran ini bertindak sebagai satu jambatan. Dia bertindak sebagai satu cara untuk kita berinteraksi dan berhubung dengan pencipta kita sendiri, Allah SWT. Ini satu gambaran yang cukup mahal, kerana akidah kita berpegang bahawa kita diciptakan oleh Allah SWT. Maknanya kita ni bukan lahir tiba-tiba, tapi kita telah diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT apabila menciptakan manusia, dia tidak membiarkan manusia keseorangan dalam dunia. Kerana manusia diciptakan dengan akal yang berfikir, yang apabila dia hidup di dalam dunianya, dia berfikir dari mana dia datang, kenapa dia wujud di sini, siapakah Tuhan. Dia mempunyai berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan diri dia sendiri. Jadi Allah SWT memberikan kepada manusia jalan untuk berhubung dengan yang menciptakan diri manusia itu, iaitu Al-Quran. Sebab apabila manusia itu berfikir siapakah Tuhannya, ke mana dia, apakah tujuan kehidupan, dari mana dia datang, dan apakah pengakhiran kehidupan ini, dia boleh berfikir tentang persoalan, tapi dia tidak akan mendapat jawapan daripada persoalan-persoalan tersebut, melainkan dengan pengkhabaran yang datang daripada Tuhan, Allah SWT yang menciptakan diri. Jadi Allah datangkan kalam dia sendiri diturunkan kepada kita, dan apabila kita membaca Al-Quran, ia adalah seolah-olah Allah sedang berkalam dengan kita. Kalam Allah, maknanya kalam Allah itu sedang bercakap-cakap, sedang berkata-kata, sedang berinteraksi dengan diri kita sendiri. Sebab tu kalau kita lihat, saya bagi satu contoh macam mana gambaran seorang sahabiah bernama Khawlah, yang ketika itu di fasa Madinah. Khawlah ni dia bergaduh dengan kalau bergaduh, dia berlaku satu isu dekat dalam rumah tangga dengan suami dia, dan dia ni dah tua dan suami dia pun dah tua. Kemudian sampai satu tahap suami dia bila dah berlaku macam-macam isu, suami dia telah menziharkan Khawlah. Ketika itu belum ada turun hukum zihar dalam Islam, tetapi pada adat Arab Jahiliyah, zihar ini menjadikan kepada seorang perempuan itu talak. Maknanya kalau zihar, kalau seorang suami dia ziharkan isteri dia, maka telah jatuh talak. Lalu Khawlah mengambil keadaan itu dengan penuh serius, dan dia keluar daripada rumah dan dia terus bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Kemudian dalam satu riwayat menceritakan bahawa Rasulullah minta untuk Khawlah pergi sebab tidak ada lagi wahyu yang diturunkan tentang isu tersebut. Tapi Khawlah kata, "Fawallahi ma barahtu hatta nuzila fiyya al-Quran." Maksudnya, aku tidak akan sekali-kali berganjak daripada tempat ini sehingga telah turun kepadaku, telah turun dalam isu aku ini Al-Quran. Kemudian Rasulullah pun pingsan. Dan Rasulullah pingsan kerana turunnya wahyu ketika itu dalam surah Al-Mujadalah yang menceritakan tentang keadaan Khawlah. Dan kita lihat bagaimana Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Mujadalah ini. Allah mulakan dengan ayat, "Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha." Telah Allah mendengar. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka. Allah mendengar apa yang telah dibicarakan oleh perempuan ini tentang zaujnya, tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, yang telah dia mengadu hal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita dapat lihat bagaimana betapa tingginya hubungan interaksi yang terbina di antara golongan sahabat, komuniti sahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Bermakna Khawlah dia begitu percaya dengan isu yang berlaku itu mesti ada penyelesaian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hidup dan keadaan yang dia lalui benar-benar berasaskan kepada Al-Quran. Dia merasai bahawa Al-Quran itu sentiasa bercakap-cakap, sentiasa berinteraksi secara hidup dengan diri dia.
Jadi sebab itu akhirnya para sahabat adalah satu generasi yang mampu dan terbukti mengambil segala rahsia-rahsia dan ufuk-ufuk pandangan yang terkandung dalam Quran sehingga mereka mampu membina satu tamadun yang tidak mampu lagi kita capai seperti mana mereka. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat itu juga Allah SWT apabila menceritakan Al-Quran ini sebagai hidayah, ia mempunyai satu syarat ataupun cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran dan agar kita mampu untuk memfungsikan Al-Quran itu sebagai hidayah. Allah sebut di dalam ayat tersebut juga kan, la raiba fi hudan lil muttaqin, kan, menjadi hidayah kepada ataupun bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini menunjukkan kepada fungsi hidayah dalam Quran ini boleh diambil ataupun boleh dimanfaatkan oleh bagi mereka yang bertakwa dalam kehidupan ataupun dalam diri dia. Dan seolah takwa ini adalah satu syarat kepada mendapat hidayah yang ada dalam Quran. Ini kerana Al-Quran itu walaupun ianya adalah satu kitab yang disampaikan kepada kita dan apabila kita buka dan kita baca, ia mengandungi pelbagai tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang kita boleh dapat daripada Al-Quran itu dari sudut akademiknya, dari sudut sainsnya, dari sudut hukum hakam dan sebagainya. Tapi ia adalah satu bentuk interaksi yang berlaku antara Al-Quran dengan kita melalui hati, al-qalb. Dan takwa adalah satu cara untuk kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah SWT melalui jiwa dan hati. Jadi sebab itu menjadi satu syarat kepada orang yang mahu mentadabbur Al-Quran dan mengambil rahsia-rahsia dan hidayahnya. Sebenarnya cukup dengan mempunyai satu ketakwaan dalam hidup dia, ketakwaan dalam diri dia. Apabila dia menjaga dirinya daripada segala maksiat, daripada segala dosa, sebenarnya dia akan mampu untuk diberikan satu sudut pandang yang tidak pernah dia lihat selama ini daripada Al-Quran. Dan kerana mungkin kadang-kadang apabila Al-Quran lalu dalam hidup kita tidak mendapat apa-apa tidak balas kerana adanya syau pun, ada satu debu-debu ataupun kekotoran-kekotoran yang berlaku dalam hati kita yang menyebabkan kita tidak mampu untuk mentadabbur Al-Quran dengan baik. Dia bukan sekadar isu tentang kita tidak tahu cara ataupun tidak faham bahasa Arab dan sebagainya, tetapi isunya adalah pada ketakwaan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT juga menyebut apabila berkenaan tentang tadabbur, Allah SWT menyebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan apakah tidak mereka mentadabbur Al-Quran ataupun mungkin hati mereka itu telah dikunci. Ini menunjukkan bahawa tadabbur Al-Quran itu terletak melalui hati-hati dan jiwa-jiwa yang ada pada kita. Sekiranya jiwa kita terkunci, jiwa kita dipenuhi dan dikotori dengan dosa dan maksiat, maka ia sebenarnya menghalang kita daripada menemui rahsia-rahsia terkandung dalam Al-Quran. Dan ini adalah satu gambaran juga bagaimana kita boleh memanfaat ataupun cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Syahid Syed Qutb menyebut di dalam salah satu kitabnya, dia menyebut bagaimana Al-Quran ini sebenarnya dia seolah-olah seperti satu peta formula, peta arahan yang diturunkan oleh seorang komander kepada tentera ni. Dan kalau seorang komander ni cara dia untuk berinteraksi dengan tentera ni macam mana? Bila dia turunkan satu-satu arahan ataupun satu-satu perkara kepada dia punya anak buah. Bila dia sampaikan, okey, pergi ke tempat sekian pada pukul sekian. Apabila mendapat ataupun menurunkan arahan tersebut kepada anak buah tentera tidak membahaskan arahan tersebut. Maknanya, kalau maksud komander tadi kita kena pergi ke tempat sekian pada pukul sekian, apa maksud tempat? Apakah maksud petang ataupun maksud pagi? Dia bukan membahaskan tentang apakah arahan, apakah maksud arahan tersebut. Tapi dia pergi ke sana dan baru dia tahu apakah maksud ataupun apakah objektif kepada misi yang telah dia buat. Dan apabila dia sampai ke destinasi tersebut, baru dia faham. Jadi ini yang sebenarnya Syahid Syed Qutb dia membezakan tentang bagaimana jil Quran pada zaman sahabat pada zaman sekarang adalah perbezaan utamanya bila mana para sahabat dia mengambil Al-Quran itu dan melaksanakan terus seolah-olah mendapat arahan daripada seorang komander dan dilakukan. Barulah dia memahami apakah sebenarnya tujuan-tujuan tertentu yang Allah maksudkan daripada ayat tersebut.
Sebab tu kita boleh lihat bagaimana contoh Ibnu Mas'ud dia pernah menyebut bahawa dia tidak akan pergi kepada ayat-ayat, dia akan belajar, dia akan melakukan 10 ayat yang pertama yang dia dapat, dan dia tidak akan pergi selepas daripada ataupun selain daripada 10 ayat itu, melainkan dia telah beramal dengan ayat itu. Dan ini menunjukkan bagaimana kaedah sahabat dia menerima ayat Quran ini dengan melaksanakan. Daripada itu dia akan memahami maksud-maksud dan mesej daripada Al-Quran tersebut. Okey, soalan yang timbul sekarang ni yang diutarakan daripada Ustaz Ibrahim Azran, bagaimana orang ramai nak bezakan antara tadabbur dan tafsir. InsyaAllah kita akan membahaskan ataupun saya akan mengupas persoalan tersebut. Mana-mana orang ataupun penonton yang mahu bertanya juga boleh sampaikan di ruang mesej. Sebelum kita memahami tentang perbezaan tadabbur dan tafsir tersebut, seperti soalan yang ditanyakan, kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur. Tadabbur itu maksudnya apa? Tadabbur itu bila kita sebut tentang tadabbur Quran, dalam usrah kita cakap kita buat tadabbur Quran. Ketika program Qiyamul Lail di masjid, kita akan mentadabbur Al-Quran, Inilah perkara biasa. Tapi apakah maksud pada tadabbur itu? Maksud secara bahasanya, asal kalimah bagi tadabbur itu adalah dabbara. Dabbara ni maknanya belakang. Bahasa Arab maksudnya belakang. Sebab tu dubur, belakang badan. Jadi dabbara itu menunjukkan kepada di sebaliklah ataupun di belakang. Awaqib. Jadi bila mana kita memahami tentang tadabbur, ulama memang membahaskan maksud-maksud bagi tadabbur ini. Antaranya seperti Ibn Hayyan, dia menyebut tadabbur ini adalah at-tafakkur fil ayat. Dan sama juga macam Al-Kashaf, dalam tafsir Al-Kashaf dia menyebut bahawa tadabbur ini adalah at-ta'ammul fi ma'anihi. Maknanya membawa kepada satu memikirkan, melihat dan menggambarkan makna-makna yang terkandung dalam ayat. Dan di dalam satu rujukan kitab yang saya gunakan juga pada malam ini, iaitu dalam Qawaid Tadabbur Al-Amthal yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Habanakah, beliau menyebut tadabbur itu adalah at-tafakkur asy-syamil fi dilalatul ayat. Maknanya tafakkur secara menyeluruh terhadap dilalah-dilalah yang terkandung dalam satu lafaz ayat. Jadi tadabbur ini secara umum lah, secara mudah kita boleh faham, dia adalah tentang bagaimana an-nazar, cara kita melihat, cara kita memikirkan ataupun kita mencari maksud-maksud yang terkandung di balik ataupun di sebalik lafaz kalimah. Maknanya daripada kalimah-kalimah ataupun lafaz-lafaz ayat Quran, secara zahirnya ini dia punya maksud. Dan bila kita mentadabbur Al-Quran, kita mencari makna-makna yang ada di sebalik lafaz tersebut. Jadi itu maksud secara umum tentang tadabbur. Jadi adakah tadabbur ini khusus untuk orang-orang yang mempunyai asas di dalam tafsir seperti ustaz atau para ulama? Dia punya tidak. Tadabbur ini adalah satu bentuk keterbukaan untuk semua orang, bahkan bukan sahaja orang Muslim, bahkan semua orang-orang musyrikin atau orang-orang kufar, keseluruhan daripada manusia sebenarnya diperintahkan ataupun digesa untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu dia bukan perkhususan kepada mana-mana ulama. Adapun at-tafsir, ia berbeza dengan at-tadabbur. Kerana at-tafsir ia mempunyai satu perkhususan, kerana ia mempunyai satu tahap-tahap dan disiplin-disiplin tertentu di dalam menafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan adapun mentadabbur Al-Quran, ia tidak dia lebih umum, dia tidaklah dia tidak berlaku seperti mana dalam kaedah penafsir Al-Quran. Mungkin gambaran dengan mudah saya boleh beri contoh tentang perbezaan antara tadabbur dan tafsir ini. Tafsir ini maksud dia adalah al-kashfu wal bayan, dan maknanya dia adalah menjelaskan maksud ataupun hakikat kepada lafaz yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun tadabbur itu macam saya sebut tadi, dia adalah berbentuk mencari makna-makna tersendiri yang luas di sebalik lafaz-lafaz tersebut. Adapun secara hubungan antara tadabbur dan tafsir ini, tadabbur itu adalah satu cara untuk kita mencari makna sebenarnya yang berasaskan daripada tafsir. Kerana kalau kita contohnya kita mentadabbur Al-Quran terjemahan sekalipun, kita membuka Al-Quran
terjemahan yang kita membaca, sebenarnya terjemahan Al-Quran itu sendiri pun adalah Al-Quran yang telah ditafsirkan. Jadi kita mentadabur tafsir Quran. Dan mana-mana Al-Quran sekalipun, ianya ditadabur dengan tafsir Al-Quran. Maknanya tafsir Quran ini adalah langkah pertama, dan tadabbur ini adalah satu langkah kedua yang mana kita dapat bila mana kita memahami sedikit ataupun had adna secara minima tentang tafsir-tafsir yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan tadabbur ini dia sangat terbuka dan semua orang boleh mentadabbur Al-Quran. Saya bagi contoh, sekiranya kita lihat seorang manusia itu dia pergi kepada satu pulau dan dia melihat pulau itu daripada jauh ada satu gunung, dan gunung itu cantik. Dia sebut bila dia nampak gunung itu daripada jauh, dia nampak gunung itu cantik. Jadi sebenarnya itu adalah satu perbuatan awal seorang manusia yang mentadabur keadaan dan suasana persekitaran gunung ganang di pulau tersebut. Dia mentadabur keadaan tersebut. Dan apabila dia melalui jalan, dia lalu hutan dan dia pergi menuju ke arah puncak gunung tersebut, dan dia nampaklah ada sungai kat tepi, dia nampak ada pokok yang tinggi, dia nampak suasana kat sini, ada batu-batu macam ni dan sekiannya. Kemudian pergi, dia naik lagi sampailah ke puncak, dan dia melihat keseluruhan geografi tempat tersebut. Dia melihat adanya pantai di sebelah kanan utara, di sebelah kanan, di depan sekali ada satu pulau lain yang ada gunung. Dia melihat dia punya tempat, dia punya keluasan pulau tersebut sekian-sekian. Jadi ini menunjukkan kepada satu tahap yang lebih jauh daripada tanggapan awal orang tadi sebenarnya, yang mana dia sampai satu peringkat dia memiliki ilmu, dia memiliki satu tahap untuk menceritakan hakikat kepada pulau tersebut. Dia bukan cerita tentang cantiknya pulau ataupun gunung yang ada kat situ, tapi dia menceritakan apakah itu tempat tersebut. Jadi itu tafsir. Jadi seolah-olah tafsir ini satu peringkat yang lebih tinggi, ataupun menceritakan kepada hakikat ilmu ayat-ayat dalam Al-Quran. Adapun tadabbur, dia adalah satu tanggapan ataupun satu cetusan daripada apa yang dia lihat terhadap suasana yang ditadabbur tersebut. Jadi itu sedikit sebanyak tentang tadabbur dan tafsir lah. Seperti mana yang saya tekankan juga bahawa tadabbur ini bukan khusus kepada ulama'. Bahkan apabila kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran dalam usrah dan sebagainya, ianya adalah satu bentuk perintah yang Allah telah juga tegaskan dalam Al-Quran. Seperti Allah sebut, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Maknanya Allah telah merintahkan untuk kita mentadabbur ayat-ayatnya agar kita mendapat manfaat dan peringatan daripada ayat-ayat tersebut. Dan Allah juga telah menyebut afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. Dan afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. 4 ayat yang Allah ceritakan dalam surah dalam Al-Quran berkenaan tadabbur, 3 daripadanya adalah menceritakan berkenaan tentang golongan munafiqin dan golongan musyrikin. Allah memerintahkan untuk orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin mentadabbur ayat Al-Quran. Dan jadi apatah lagilah orang-orang muslim biasa, orang-orang yang saleh, walaupun mereka bukan para asatizah ataupun bukan para ulama', tapi mereka lebih diutamakan ataupun lebih diperintahkan untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu sedikit sebanyak gambaran mukadimah awal dalam siri kita ini tentang asas tadabbur, bagaimana kita mentadabbur ayat Al-Quran. Sebelum yang berbaki masa, saya ingin kongsikan dulu pada siri ini satu asas yang kita boleh memahami bagaimana cara untuk kita mentadabbur Al-Quran, iaitu asas pertama dalam siri ini, iaitu disebut sebagai al-irtibat. Al-irtibat. Al-irtibat ni maknanya hubung kait ayat-ayat antara satu ayat Quran dengan satu ayat Quran yang lain. Jadi al-irtibat ini satu kaedah di dalam kita mencari makna dalam Al-Quran, dengan kita menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lain. Mungkin di tempat yang lain, mungkin di dalam surah yang lain, mungkin dalam satu surah yang sama ataupun dalam ayat yang sama, kita menghubungkan satu dengan satu dan menjadikan kepada satu kesimpulan untuk kita mendapat manfaat dan rahsia di sebalik ayat tersebut. Itu disebut sebagai al-irtibat. Kerana Al-Quran adalah satu kitab, adalah satu wahyu yang diturunkan kepada kita, walaupun ia diturunkan secara berperingkat
pada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun tidak diturunkan secara sekaligus. Tetapi kalau kita melihat hikmah sebenarnya sebelum daripada penurunan kepada Nabi Muhammad itu diturunkan secara berperingkat ke Lauh Mahfuz secara sekaligus. Diturunkan kemudian ke peringkat Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus juga. 2 kali diturunkan secara sekaligus dan sekali diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kepada kita sebenarnya Al-Quran itu adalah satu kitab yang bersepadu. Walaupun diturunkan secara berperingkat dan berbeza-beza waktu dan kejadian, tapi sebenarnya Al-Quran itu adalah satu kitab yang saling berhubung rapat. Berhubung rapat di antara satu sama lain. Dan ini menunjukkan satu ijaz, satu mukjizat di dalam Al-Quran yang mampu untuk menghubungkan satu ayat ke satu ayat walaupun ini diturunkan pada tahun ke-20 kenabian. Dan ini diturunkan pada waktu awal-awal kenabian. Walaupun berbeza jarak tetapi kedua-duanya mungkin mempunyai satu hubungan yang cukup rapat. Sebab itu Al-Quran ia tidak difahami secara berpecah-pecah, tidak difahami secara berbeza-beza, tapi ia dilihat secara bersepadu dan terangkum di antara satu sama lain. Ini satu kaedah yang penting untuk kita memahami bagaimana kita mentadabbur Al-Quran dengan kita melihat hubung kait di antara satu ayat dan satu ayat yang lain. Terdapat 2 jenis bagaimana kita boleh menghubung kait antara satu ayat dengan satu ayat lain, ataupun dua bentuk, dua kategori bagaimana kita mampu untuk menghubungkan satu ayat ke satu ayat. Yang pertama adalah dengan cara kita menghubungkan secara maudhu'i, iaitu secara mengikut tema tertentu. Walaupun ayat itu mungkin berpecah-pecah dalam keseluruhan 114 surah. Mungkin ada satu dekat surah Al-Baqarah, mungkin satu dekat surah An-Nas, mungkin satu dekat surah An-Najm, mungkin satu dekat surah An-Naml. Berbeza-beza tempat, tetapi kita boleh menghubungkan ayat-ayat tersebut yang berbeza-beza ataupun tidak berada dalam satu tempat yang dekat ataupun yang sama dengan satu tema yang kita dapat yang menjadi satu titik pertemuan ataupun titik hubungan di antara ayat-ayat tersebut. Ini kerana kita melihat bahawa ayat-ayat Quran sebenarnya bila diletakkan dalam surah ini ataupun dalam ayat ini di tempat ini, peletakan itu bukan daripada ijtihad para ulama, tetapi peletakan itu susunan-susunan ayat itu yang diturunkan berbeza-beza waktu dan kejadian, ia diletakkan dan disusun secara tauqifi oleh Nabi SAW. Dan ia mempunyai mukjizat di sebalik peletakan tersebut. Sebab tu ada riwayat yang menyebut doa ayat kaza fi mawdu' kaza, yang Rasulullah memang Jibril menunjukkan kepada Nabi, letakkan ayat ini di tempat ini, letakkan ayat ini di tempat ini. Yang ini menunjukkan bagaimana susunan ayat itu adalah satu penyusunan yang tauqifi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbezaan-perbezaan tempat itu tidak menghilangkan kesepaduan dan hubungan di antara ayat-ayat yang ada dalam Quran. Setiap satu mempunyai satu hubungan dengan satu sama lain. Jadi al-irtibat ini sekiranya kita betul-betul memahami cara dan kaedahnya, dan kita memahami dan mengetahui dia punya titik-titik hubungannya, maka pentadabbur Al-Quran dia akan dapat melihat kepelbagaian sudut pandang yang ada dalam satu-satu kandungan wahyu itu, dan dia akan mampu melihat satu ufuk yang luas di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita boleh tengok segi ataupun cara untuk kita melihat hubungan antara satu ayat dengan satu ayat ini. Antara langkah yang kita boleh ambil contoh bagaimana kita boleh melihat al-irtibat antara satu ayat ini. Pertama, jika kita pilih satu ayat untuk ditadabbur dan kemudian kita perhatikan salah satu sudut makna yang terkandung dalam ayat itu, untuk kita mencari makna, untuk kita mencari hubungan dengan ayat-ayat lain. Dan bila kita memahami makna dalam ayat tersebut yang ada, kemudian kita cari mana-mana tempat ataupun ayat-ayat yang mempunyai satu persamaan ataupun kedekatan dengan makna yang kita cari tadi. Dan kemudian kita akan bandingkan ayat-ayat tersebut dan keluarkan satu kesimpulan tentang apakah yang kita boleh faham daripada perbandingan-perbandingan ayat-ayat dan hubungan yang wujud daripada ayat-ayat tersebut. Contohnya kita lihat bila mana kita membaca surah ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah pun kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Allah menceritakan tentang al-insan,
dan dia menceritakan bagaimana fi ahsan taqwim dalam sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu fi asfala safilin, dan telah dijatuhkan kepada satu peringkat yang sangat-sangat bawah. Dan bila mana kita melihat tentang al-insan dan kita melihat kepada ayat-ayat lain di dalam surah-surah yang lain menceritakan tentang al-insan, kita akan mendapati juga bahawa sebenarnya Al-Quran itu juga menceritakan di tempat lain tentang al-insan ini dengan keadaan yang ditomah ataupun dikritik ataupun yang telah dicela. Dan dalam ayat lain Allah cerita wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah pun diciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala, dan insan itu adalah yang paling banyak berdebat. Dan juga dalam ayat yang lain wa kana al-insanu ajula. Dan semua ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Allah apabila menceritakan tentang al-insan, walaupun berbeza-beza tempat, tapi semuanya apabila digabungkan dan dibandingkan, ia menunjukkan kepada satu kefahaman bahawa al-insan hakikatnya adalah dalam satu keadaan yang sangat lemah. Maknanya penciptaan insan ini Allah gambarkan dalam keadaan yang lemah, yang tidak ada daya, yang tidak ada apa-apa nilai dan sebagainya. Tetapi ianya akan, apabila disandarkan kepada iman, maka ia membawa satu peringkat yang berbeza dengan al-insan. Itu satu contoh bagaimana kita mentadabbur ayat Al-Quran apabila kita menghubungkan satu ayat dengan ayat lain yang membawa pada satu kesimpulan yang kita boleh dapat makna dan nilai-nilai tertentu. Dan langkah yang kedua, kita boleh ambil contoh bagaimana satu bentuk tema umum. Kalau tadi kita ambil satu ayat dan kita mencari makna di sebalik ayat tersebut dan kita bandingkan. Dan sekarang ni kita lihat bagaimana satu tema untuk kita melihat bagaimana kita memahami ayat Quran. Contohnya kita ambil satu tema tentang al-izzah. Contoh al-izzah ataupun al-ikhlas, al-iman ataupun al-khawf dan sebagainya. Kita boleh pilih mana-mana tema. Contohnya saya ambil sini tema al-izzah. Al-izzah ni maknanya keagungan. Apabila kita melihat tema al-izzah dan kita mencari maksud-maksud ataupun ayat-ayat yang ada dalam Quran yang menyebut tentang tema al-izzah, maka kita dapat senaraikan, maka ada 6. Dan ada 6 ayat yang menceritakan tentang al-izzah. Dan Allah sebut tentang man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'an wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah. Dan Allah sebut juga wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dan semua surah ayat-ayat ini diceritakan di dalam fasa Mekah, yang mana keseluruhan ayat-ayat itu menceritakan bagaimana Allah menceritakan al-izzah ini adalah untuk mengubat sudut kejiwaan yang ada pada Muslim dan ada pada diri Rasul. Jadi surah al-izzah ini adalah satu bentuk formula dan ubat apabila seorang Muslim itu mengalami satu keresahan jiwa ataupun mengalami satu pesimis, negatif dalam hidup dia, maka nilai al-izzah itu diperlukan oleh seorang Muslim itu. Dan seperti mana yang turunkan, diceritakan dalam ayat-ayat yang telah kita lihat tadi. Jadi ini satu contoh gambaran bagaimana kita melihat al-irtibat, hubungan di antara satu ayat dengan satu ayat lain walaupun ia berbeza tempat. Kemudian ada juga satu contoh yang ataupun satu kategori yang kedua yang kita lihat bagaimana kita boleh melihat hubungan di antara satu ayat dan satu ayat yang lain melalui kaedah yang disebut oleh ulama tafsir sebagai kaedah siyaqul ayah awal munasabah. Dan siyaq ni maknanya rangkaian ayat yang dilihat, satu ayat yang dilihat adalah satu rangkaian. Dan dalam ulama-ulama tafsir membahaskan bahawa siyaqul ayat ni maknanya adalah melihat ayat-ayat itu ma qablahu wa ma ba'dahu, dan apa yang di sebelumnya dan apa yang di selepasnya. Ini disebut sebagai siyaqul ayat. Jadi sebab itu sebenarnya setiap susunan ayat Al-Quran walaupun ini mempunyai berbagai bentuk perbahasan, tapi ia sebenarnya membentuk satu hubungan yang cukup rapat di antara satu ayat-ayat itu ataupun dalam satu perbahasan yang berbeza itu dengan satu hubung kait yang rapat. Dan ini juga asas yang digunakan oleh ulama dalam mentafsir kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Dan contohnya apabila ulama menafsir ayat yang mempunyai kalimah itu mempunyai beberapa maksud bahasa yang berbeza. Contohnya wawajadaka a'ilan fa'aghna, dalam surah Ad-Duha. A'ilan itu asal kalimah dia ala, dan ala itu maksudnya boleh jadi al-iftiqar
maknanya berkehendak kepada pertolongan ataupun meminta bantuan kepada orang lain. Boleh jadi juga maksud ala itu adalah maksudnya al-jawr, jadi maksudnya berlebihan. Jadi antara dua maksud ataupun dua makna bahasa ini, manakah sebenarnya yang menjadi tafsir kepada a'ilan tadi? Jadi setengah ulama tafsir dia menggunakan kaedah siyaqul ayah, iaitu apabila Allah sebut wajadaka a'ilan fa'aghna, ayat ataupun kalimah selepas daripada a'ilan itu adalah fa'aghna. Jadi perkataannya ataupun maksud yang lebih tepat di dalam a'ilan itu adalah al-iftiqar, iaitu berkehendak kepada pertolongan, kerana bersesuaian dengan perkataan selepas itu, iaitu fa'aghna. Jadi ini menunjukkan kaedah siyaqul ayah atau siyaqul kalimah di dalam Al-Quran yang membantu untuk kita memahami apakah maksud dalam Al-Quran tersebut. Dan ini adalah satu sunnah dan cara pengamalan yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW dalam memahami tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan contohnya kalau kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat surah Al-Mu'minun dalam ayat ke-60. Dan Allah sebut walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan Aisyah bila melihat ayat ini dia bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah ini maksudkan dengan ayat ini adalah mereka yang yashrabuna al-khamr wa yasriqun, adakah mereka yang meminum arak, yang merompak dan sebagainya, kerana mereka dalam keadaan takut, wajillatun, mereka takut mereka akan kembali kepada Tuhan. Adakah ini dimaksudkan oleh ayat tersebut, mereka yang melakukan dosa dan maksiat ini? Lalu Rasulullah SAW lihat bagaimana dia menggunakan siyaqul ayah. Dia kata la ya bintus siddiq, tidak wahai Aisyah, tetapi ini adalah golongan yang yasumun wa yusallun, mereka yang berpuasa, mereka yang melakukan amal-amal ibadah solat dan sebagainya. Dan Rasulullah sebut ulaika yusari'una fil khairat. Itu adalah ayat selepas daripada ayat tadi, iaitu Allah sebut ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi untuk kita memahami tentang ayat itu, kita melihat bagaimana ayat selepas daripada itu ataupun kita melihat ayat sebelum daripada itu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan bagaimana cara ataupun kaedah kita mentadabbur ayat Al-Quran adalah kita melihat mungkin satu ataupun dua ataupun lima ayat-ayat sebelumnya ataupun selepas daripadanya, agar kita memahami apakah maksud yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Jadi ini adalah satu gambaran ataupun contoh-contoh bagaimana kita melakukan al-irtibat, kita membina hubungan di antara satu ayat dan satu ayat lain, ataupun juga boleh dilihat dalam satu kerangka surah dan surah yang lain. Dan keseluruhannya akan membawa kepada kita ke satu kesimpulan bahawa Al-Quran itu apabila kita mentadabbur dengan menghubungkan di antara ayat dan surah yang memberikan gambaran tentang kesempurnaan di dalam Al-Quran itu, yang memberikan kepada kita takjub dan berserah dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja mungkin pada siri yang pertama ini untuk saya kongsikan kepada sidang penonton tentang mukadimah di dalam memahami at-tadabbur, apakah yang maksudkan dengan at-tadabbur dan perbezaannya dengan tafsir, dan juga kaedah di dalam kita melihat al-irtibat, menghubungkan di antara satu ayat dan satu ayat lain dan surah ataupun surah yang lain. Jadi itu saja pada siri kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri kita punya live ini, mungkin kalau ada soalan saya buka sekejap, sekiranya tak ada kita akan akhiri kita punya live pada malam ini. Okey, Ustaz Ibrahim boleh tangkap jawapan yang telah diberikan? Ataupun mana-mana orang lain yang mungkin ada persoalan yang ingin diajukan, boleh juga sampaikan. Sekiranya tidak, kita mungkin akan akhiri kita punya live ini. InsyaAllah pada siri akan datang kita akan kita akan kongsikan dan bincangkan beberapa asas-asas tadabbur yang lain, yang mana juga ia satu bentuk kaedah penafsiran sebenarnya yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Hamanakah. Jadi ada soalan daripada Ustaz Syamil mengenai halaq tadabbur dalam usrah. Baik. Ini satu isu yang agak besar,
bukanlah besar, tapi sebenarnya ada diajukan oleh beberapa pihak lah berkenaan tentang isu mentadabbur dalam usrah. Sebenarnya di dalam pengamalan yang menjadi satu kebiasaan bagi orang-orang yang usrah ni lah, dia akan maknanya setiap kali nak usrah akan ambil satu peluang untuk mentadabbur, membuka Al-Quran dan kemudian masing-masing memberikan pandangan dan pendapat tentang ayat-ayat tersebut. Sebenarnya saya lihat ini adalah satu amalan ataupun satu kebiasaan yang sangat-sangat baik dan harus diteruskan, dan mesti dijadikan sebagai satu kewajipan yang utamalah dalam setiap siri-siri usrah. Dan kerana amalan tadabbur itu adalah satu amalan yang memberikan kepada setiap orang, memberikan satu refleksi yang terbaik yang dirasai apabila dia melihat ayat itu dengan diri dia. Maknanya amalan tadabbur dalam usrah ini memberi satu ruang untuk orang yang ikut dalam halaqah tersebut berhubung dengan Al-Quran. Tidak nafikan ialah satu bentuk gambaran yang diperlukan oleh umat Islam pada hari ini, iaitu menghubungkan diri dengan Al-Quran pada kadar yang dia mampu. Cuma mungkin menjadi satu keperluan mungkin adalah untuk menaik taraf ataupun memperbaiki cara untuk kita melihat tadabbur Al-Quran itu ke arah satu cara yang lebih baik. Tetapi sekiranya isu ni yang diutarakan berkenaan tentang adakah kita dibolehkan mentadabbur Al-Quran, seperti mana yang saya telah buka daripada awal, bahawa isu mentadabbur Al-Quran ini bukan satu isu yang sama seperti dalam penafsiran tafsir ayat Quran. Memang ada hadis-hadis yang melarang seorang itu mentafsir Al-Quran dengan tafsir pandangannya sendiri. Dan maknanya memang disebut siapa yang bercakap di dalam Al-Quran berkaitan barang siapa yang bercakap Al-Quran dengan pandangannya, walaupun benar tapi ia telah melakukan satu kesalahan. Ataupun dalam satu riwayat lain, falyatabawwa'u maq'adatan finnar, dia telah menempah tempatnya di neraka. Jadi ini satu larangan yang keras daripada Nabi untuk tidak melakukan satu penafsiran birra'i dengan dia punya pandangan dia dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya mentadabbur Al-Quran itu berbeza dengan menafsir Al-Quran secara birra'i yang tadi. Dan kerana tafsir birra'i ini juga tafsir birra'i ini pun mempunyai satu perbahasan yang panjang di kalangan ulama tafsir, boleh ataupun tidak. Tapi secara kesimpulannya, tafsir menggunakan pandangan sendiri yang dilarang oleh ulama sebenarnya adalah dimasukkan tafsir yang menyalahi kaedah-kaedah tafsir, yang menyalahi kaedah-kaedah ataupun mungkin melanggar terus nas-nas tertentu dalam Al-Quran. Itu sebenarnya tafsir yang dilarang oleh ulama menggunakan pandangan-pandangan sendiri. Adapun mentadabbur Al-Quran sebenarnya dia adalah menceritakan tentang apakah yang dia boleh lihat dan dia boleh faham daripada Al-Quran. Kerana seperti mana yang kita sebut, afala yatadabbaruna Al-Quran, itu adalah ayat yang ditujukan pada golongan munafiqun. Allah meminta untuk orang-orang munafik itu mentadabbur Al-Quran. Bahkan ayat lain yang seperti saya sebut juga, bahawa ayat tadabbur ini merujuk kepada orang-orang musyrikun, orang-orang kafir. Jadi sekiranya ayat untuk mentadabbur atau perintah mentadabbur Al-Quran itu ditujukan kepada orang musyrikin dan munafiqun, maka lebih utama lagi untuk orang-orang yang soleh seperti orang-orang usrah ini untuk mentadabbur Al-Quran. Bahkan menjadi kewajipan untuk mereka mentadabbur Al-Quran. Tetapi sekiranya yang menjadikan isu sekiranya tafsir ataupun kalau disebut tadabbur lah, dia menjadikan tadabbur dan pandangan dia itu adalah pandangan yang hakiki terhadap kalimah ataupun terhadap lafaz ayat itu, maka itu menjadi isu yang tidak dibenarkan oleh ulama untuk menjadikan pandangan kita itu adalah maksud secara hakikat kepada kalimah-kalimah dan lafaz-lafaz Al-Quran. Kerana tafsir itu berlaku satu tafsir, yang ilmu untuk menafsir Al-Quran dia mempunyai satu disiplin-disiplin tertentu yang perlu diikuti, yang perlu dilalui oleh golongan muslimin yang ingin mahu mendalami ilmu penafsiran. Jadi tidak ada masalah dalam mentadabbur Al-Quran dalam usrah, tapi sekiranya yang menjadi isunya adalah tentang menggunakan pandangan sendiri, itu adalah satu isu yang lain yang kaitan tentang tafsir birra'i yang dilarang oleh para ulama. InsyaAllah ada siri yang kedua, bukan satu siri kedua je, namanya ada beberapa siri lagi pada episod yang akan datang. Dan buku atau rujukan yang kita boleh ambil banyak daripada kaedah tadabbur ni, antara buku yang kita boleh gunakan pada siri-siri yang akan datang juga adalah boleh cari
kalau dalam bahasa Arabnya mungkin tak ada dalam terjemahan Melayu. Qawaid At-Tadabbur Al-Amthal yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Habanakah. Syekh Abdul Rahman Al-Habanakah menulis kitab tersebut dan menjadi rujukan utamalah dalam kita punya siri kali ini. Adapun dalam banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang lain juga banyak sebenarnya menyentuh tentang tadabbur. Walaupun tidaklah secara khusus tentang tadabbur, tapi ia juga menyentuh tentang bagaimana tadabbur Al-Quran, dan seperti mana kita lihat tafsir fi zilal Al-Quran juga adalah satu bentuk kitab yang bagus untuk kita rujuk mengenai tadabbur Al-Quran. Jadi wallahu alam, itu sedikit sebanyak berkaitan tentang asas-asas tadabbur Al-Quran pada siri yang pertama ini. InsyaAllah semoga apa yang kita dapat pada malam ini diganjari oleh Allah SWT sebagai pahala, dan kita akan bertemu lagi pada siri yang datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.